Selain daripada itu, salah satu isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kepala Batas, jugalah Yang Berhormat Junggun, Jelantut, Sri Gading adalah tentanglah NGMERS 999. Saya nak jelaskan di sini bahawa pada 13 hari bulan November 2020, okay, 13 November 2020, Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia telah membentangkan Memorandum Cadangan Pembangunan Sistem Next Generation Emergency Services 999 bagi menggantikan sistem MERS 999. Dan Jemaah Menteri pada masa itu telah bersetuju bahawa supaya sistem Next Generation Emergency Services 999 ataupun kita panggil NG 999 dibangunkan bagi menggantikan sistem Malaysian Emergency Response Services 999. Dan pembangunan sistem NG 999 dibuat secara kerjasama awam swasta melalui rundingan terus denganlah Telekom Malaysia Berhad berdasarkan model sewaan perkhidmatan supaya unit kerjasama awam swasta, Jabatan Perdana Menteri iaitu UKA JPM menerajui rundingan antara pihak kerajaan dan TM untuk memutamatkan kos tempoh sewaan perkhidmatan, skop projek, tema dan syarat-syarat perjanjian serta perkara-perkara yang pembangunan sistem NG 999 yang baharu ini, dan juga supaya kontrak kerja-kerja penyelenggaraan dan pengurusan operasi sistem MERS 999 oleh TM dilanjutkan dengan tema dan syarat-syarat sedia ada sehingga sistem NG 999 dibangunkan dan beroperasi sepenuhnya. Dan setakatlah akhirnya kos untuklah NG 999 ini setakat Mei 2024 adalah sebanyak 1.25 bilion ringgit, dan ini adalah untuk satu tempoh konsesi yang sepanjang 12 tahun, iaitu 1 tahun untuklah pembangunan dan 11 tahun untuk operasi. Jadi dia bukan ada yang salah faham nyatakan bahawa 1.25 bilion ini adalah untuk pembangunan app sahaja. Itu adalah tidak betul. Sebenarnya hingga sekarang masih bolehlah guna handphone, gunalah phone untuklah panggil 999 terus. Jadi seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sri Gading tadi, sama ada ini adalah masihlah mesra warga emas. Sebenarnya tak ada masalah. Masih boleh call 999, tetapi pada masa yang sama ada satu apps baharu yang telah dibangunkan supaya mereka yang mempunyai masalah sepertilah pendengaran, sepertilah mereka yang tak boleh buat call, mereka juga boleh menggunakan apps tersebut. Dan kos 1.25 bilion adalah untuk satu tempoh konsesi yang sepanjang 12 tahun. Dan yang ditanya olehlah Yang Berhormat Jelantut adalah sama ada ujian penerimaan pengguna UAT ini telah dijalankan. Memang UAT telah dijalankan bersama dengan PDRM pada 11 hari bulan Julai tahun ini, APM pada 27 Julai tahun ini, APMM pada 3 September tahun ini, JBPM pada 23 September tahun ini, dan untuk KKM 5 kali kita buatlah ujian penerimaan pengguna dan akhirnya telah diterima pada 7 hari bulan Oktober 2025. Apa yang kita notice adalah NG 999 ini dia kuat kuasa ataupun beroperasi secara rasmi pada 15 hari bulan November, dan pada hari itu total incoming cost adalah sebanyak 50,000. Tetapi di platform yang lama iaitu MERS 999, incoming cost secara purata setiap hari adalah 28,000 sahaja. Tetapi for whatever reason, pada 15 hari bulan, incoming cost adalah 50,000. Pada 16 hari bulan, incoming cost adalah 60,000. Pada 17 hari bulan, incoming cost adalah 61,000. 18 hari bulan, incoming cost adalah 55,000. 19 hari bulan, incoming cost, and also pada 20th, incoming cost adalah 38,000 masing-masing. 21 hari bulan, incoming cost adalah 49,000. Pada 22 hari bulan, incoming cost adalah 53,000, dan semalam incoming cost adalah 50,000.
memang kami akui bahawa pada hari pada minggu yang lalu memang ada banyak unanswered calls kerana ada secara tiba-tibanya incoming calls yang increase secara mendasar, tetapi kita selepaslah TM tambahlah agents dalamlah call center mereka, kita nampak bahawa sekarang situasi terkawal walaupun incoming calls masih sangat tinggi berbanding denganlah platform lamanya, tetapi sekarang 95% punya call dijawab dalamlah tempoh masa 8 saat, iaitulah according to the SLA yang telah ditandatangani antara kerajaan denganlah TM. Tentang isu user acceptance test ni, tadi Menteri beritahu telah buat beberapa UAT pada kawasan-kawasan tertentu. Jadi saya nak tanya, apakah dia coverage UAT itu sama ada adakah melibatkan kawasan bandar saja ataupun luar bandar dan pendalaman? Dan yang kedua, maknanya kalau kawasan pendalaman ada masalah, dia masih lagi boleh pakai sistem yang lama. Okay? Minta konfirmasi. Memang boleh. Sebenarnya 999 dia tidak dihapuskan. Dia adalah sama, nombor yang sama. Jadi boleh terus call 999 sahaja. Yang baharu ialah satu apps yang telah dibangunkan. Tetapi setakat ini untuk mereka yang perlulah bantuan, nasihat saya teruslah call 999. Kalau yang berminat untuk guna pakai apps juga boleh buat download apps tersebut. Setakat ini kita nampak bahawa Save Me 999 application telahlah di-download sebanyaklah 247,000 kali dan total registration setakat 23 hari bulan adalah 61,000. Jadi tak ada masalah di kawasan bandar, kawasan luar bandar, terus call 999 sahaja. Dan kalau masih ada situasi di mana sudah call lama tetapi tidak dijawab, sila maklumkan kami. Kerana kami juga, kementerian juga nak memantau isu ini. Kerana statistik yang ditunjukkan oleh TN kepada saya, kita hampirlah mengadakan mesyuarat dan mintalah update daripada TN tiap-tiap hari. Memang tunjuk bahawa sekarang the waiting cost itu memang telah dikurangkan. 95% punya panggilan dapat dijawab dalam tempoh masa 8 saat. Dan kami juga bagi arahan kepada TM, kalau ada call yang terputus kerana tidak dijawab, mereka perlu call balik untuk pastikan bahawa mereka yang call itu memang merupakan genuine call, dan kalau mereka memerlukan apa-apa jenis bantuan, TM call center ini akan buat yang terbaik. Menteri, Sibu sini. Mengenai itu aplikasi Save Me 999, saya memang ada download dan login untuk aplikasi ini. Dan passwordnya perlukan 12 digit number. Jadi saya rasa ini perlu dipendekkan. Jangan mesti mewajibkan 12 digit. Terima kasih yang berhormat Sibu kerana sudilah untuk download dan cubalah apps ini. Kami pun sebenarnya kementerian kami juga tak kurang berpuas hati dengan apps tersebut kerana kami pun tanya kenapa tak boleh guna My Digital ID untuk buat single login. Jadi perkara ini telah diambil perhatian oleh TM, mereka telah hubungi My Digital ID. Jadi saya percaya dalam masa yang terdekat tak perlulah buat pendaftaran yang begitu rumit, tetapi boleh teruslah guna pakai My Digital ID untuklah buat single login. Alasan yang dibagi oleh TM adalah apps ini dia dibangunkan sejak tahun 2024. Mungkin pada masa tu My Digital ID is not fully ready yet. Jadi oleh sebab itu mereka tidak guna pakai My Digital ID untuk buat single login system.